Ya, kami kembali lagi untuk cerita pagi di Perak hari ini. Kami kongsikan anda dari Zoo Taiping Perak untuk perkongsian dengan anda semua. Dan untuk makluman juga, sebelum ini Zoo Taiping Perak ini dikenali sebagai Taman Mergastua Sultan Idris Shah dan dia mula dibuka pada 1961. Dan untuk makluman juga, Zoo Taiping ini merupakan Zoo Taiping yang tertua di Malaysia dan ketika ini terdapat sebanyak 150 spesies haiwan yang ditempatkan di Zoo Taiping ini. Jadi saya ingin kongsikan dengan anda semua berkenaan dengan kelahiran baru yang merupakan ahli keluarga baru bagi Zoo Taiping ini. Dan bagi memperincikan lagi mengenai kelahiran baru ini, bersama dengan saya orang kuat Zoo Taiping ini, iaitu pengarah Zoo Taiping Dr. Kevin Lazarus. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Doktor, boleh doktor ceritakan sedikit bagaimana dari segi perkembangan Zoo Taiping setakat ini, dari segi mungkin ada kelahiran baru yang ada? Okey, kita di Zoo Taiping, of course kita beri tumpuan pada pembiakan haiwan atau hidupan liar di sinilah. Dan kita ada kelahiran sepanjang tahun, banyak spesies yang ada kelahiran atau penetasan telur kalau burung dan sebagainya. Tapi ada beberapa spesies yang kita beri tumpuan, di mana dia spesies yang sama ada besar dan ada karisma daripada Malaysia, dan juga spesies mungkin daripada luar negara yang mungkin ada minat pada orang ramai lah. So tahun lepas yang ketara kita nak tonjolkan adalah kita ada dapat kelahiran anak gajah. Tahun lepas bulan 2 ada satu anak, dan tahun sebelum itu pada bulan 12 ada satu lagi anak. So 2 anak yang baru lahir lah dalam lingkungan umur setahun lebih. Dan juga pada bulan 12 tahun lepas juga ada kelahiran anak zebra atau kuda belang. So itu satu yang menjadi tarikan kepada orang ramai lah. Selain daripada itu, kita juga ada spesies seperti pelanduk dan sebagainya yang melahirkan anak. Difahamkan di Zoo Taiping ini juga adanya program konservasi. Jadi doktor boleh cerita sikit, kongsi sikit dengan para pendengar mungkin nak tahu apa itu program konservasi. Okey. Konservasi itu adalah satu perkara di mana kita membuat apa-apalah, sama ada dari segi pembiakan ataupun kita ada buat sumbangan untuk memelihara hidupan liar di alam semula jadi. Kalau kita membuat pembiakan sahaja di zoo, itu ex situ konservasi, tapi dia bukan konservasi yang betul, di mana kita bila buat pembiakan kita perlu lepaskan kepada hutan. Kalau itu baru dipanggil kenali sebagai konservasi. So satu contoh yang kita buat adalah pembiakan burung upih. Burung upih atau mulki stok merupakan spesies tempatan yang hanya didapati di kawasan Kuala Gula di negeri Perak, dan dia hampir pupus sebab beberapa perkara lah. So kita ada buat pembiakan di dalam kurungan dan juga kita buat pelepasan, tapi kita buat pelepasan di kawasan zoo. So dia dapat membiak di dalam kawasan ini dan bilangan dia meningkat. Itu satu daripada program konservasi yang kita laksanakan. Dan yang kedua yang kita rancang untuk tahun ini dan mungkin 2-3 tahun ke hadapan ini adalah mendapatkan kembali merak hijau. Merak hijau ini merupakan merak yang pernah didapati di Malaysia, di dalam hutan di Malaysia, tapi telah pupus. So kita akan cuba dapatkan daripada negara lain spesies yang sama dan membuat pembiakan untuk tujuan pelepasan semula. Jadi doktor, program ni sesuai lah dengan tema Zoo Taiping itu sendiri, mendekatkan kita dengan alam semula jadi. Yes, sama. Orang ramai datang ke sini boleh lihat dengan sendiri suasana alam semula jadi dan juga hidupan liar di kawasan zoo. Tetapi kalau kita orang ramai nak masuk ke hutan bukan senang, satu. Kedua, kalau kita masuk ke dalam hutan bukan senang nak lihat hidupan liar sebab dia akan sembunyi. So di Zoo Taiping kita dapat melihat dengan lebih senang. Jadi doktor, yang kat belakang ni lah yang dapat kita lihat anak gajah. Yeah. Ada 2 ekor tu yang lahir tahun lepas dan tahun sebelum itu. Terima kasih doktor. Terima kasih. Jadi kepada para pengunjung di luar sana, untuk makluman, Zoo Taiping ini mula dibuka pada pukul 8.30 pagi sehingga 6 petang, dan di sini juga ada naik safari pada 11 malam pada pukul 8 malam sehingga 11 malam. Jadi saya kira setakat itu dulu. Jadi kepada orang ramai di luar sana yang masih
masih lagi mencari lokasi untuk berkunjung, terutama pada cuti sekolah, pastikan Zoo Taiping merupakan lokasi wajib anda. Jadi saya kira setakat itu dulu laporan daripada Zoo Taiping ini. Kembali semula kepada di Angkasa Puri. Silakan.